Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kan kita bersama lagi. Okey, hari ni aku nak bawa hujah daripada seorang brother ni Rohazan Rohazan Bakar. Susah nak sebut. Jadi dia pun aku nak bawa hujah dia daripada kes Zahid Hamidi, dan dia ni pun sebelum ni pun aku dah bawa video dia. Dan aku nak bawa video dia bersama dengan hampa semua, sama-sama kita dengar. Dia menceritakan pasal Zahid Hamidi dan 11 alasan daripada pendakwa raya, dan juga ada orang komen pasal prima facie, dan dia membalas hujah Syed Saddiq. Jom sama-sama kita dengar video yang pertama, 4 video semua, dan ini video yang pertama, dan lagi last kali kita sama-sama kita bercakap. Okey, jom sama-sama kita dengar. Assalamualaikum. Aku yakin korang dah tengok berita ni yang baru keluar daripada lebih kurang sejam 2 jam tadi ni. Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dibebaskan pada semua 47 pertuduhan. Aku rasa berita ni ramai orang akan ulas, ramai orang akan ceritakan, tapi aku nak korang tengok pada cerita yang ini. Sebab bila aku gali-gali cerita yang ini keluar, aku menarik benda ni yang menarik. Sebab apa? Sebab pihak pendakwaan yang mohon pada mahkamah supaya Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dilepas tanpa bebas daripada kesemua 47 pertuduhan pencemaran, rasuah, amla berkaitan dengan dana Yayasan Akabudi tu. Dia punya Timbalan Pendakwa Raya Datuk Muhammad Dusuki Mokhtar, dia yang maklumkan semua pertuduhan ni nak minta stop. Kan? Sebab apa dia nak bagi stop tak tahu, tapi dia ada bagi 11 alasan. Dia ada 11 alasan yang dikemukakan, yang aku tengah cari, tak jumpa kat mana alasan tu, belum jumpa lagi. Kalau jumpa nanti kita cuba share lah, kan? Jadi hakim terpaksa tangguh kejap dia punya proceeding tu, sebab lepas pendakwaan request untuk hentikan dan cadang untuk lepas tanpa bebas, pihak pembelaan pula request, Hasan nak lepas tanpa bebas, lepas dan bebas je lah, kan senang. Besok kau complete kalau dulu apa-apa barang kau nak complete, besok nak cacas lah, kan? Sebab kos macam-macam lah, sebab kos mahkamah berjalan dan sebagainya. Wallahualam, aku tak tahu, tak pandai benda tu semua, tapi itu yang memang real yang terjadi. Ramai orang jangan salah faham. Yang mohon ni pihak pendakwaan, bukannya pihak pembelaan. Aku agak ini juga ada berkaitan dengan surat representasi yang dihantar daripada pihak peguam Zahid Hamidi yang minta pertimbang gugurkan kesemua pertuduhan. Surat representasi ni 200 muka surat tau. Dah hantar bila? Dia hantar bila? Ni korang kena ingat, dia hantar Januari yang lepas. Lama daripada bulan Januari dah hantar kali pertama, kali kedua dia hantar pada bulan Februari pada AGC, dan tak ada jawapan sejak pada tu. Tak ada jawapan. Hari ni tiba-tiba aku yakin benda ni agak berkait dengan request daripada bahagian pendakwaan untuk cadangkan bebas tanpa lepas ni pada Datuk Seri Zahid Hamidi. Tu yang aku rasa orang kena faham, especially orang UMNO sendiri nak kena faham bahawa yang request, yang mohon bukannya peguam Zahid Hamidi. Zahid Hamidi memanglah kita hantar presentasi tu, tapi dalam prosiding ni pihak pendakwaan yang mohon untuk hentikan prosiding, cadangkan bebas tanpa lepas. Okey, apa yang ku faham sehinggakan pendakwa raya yang memohonkan untuk kes digugurkan dan tanpa dibebaskan, disebabkan selepas memo daripada Jabatan Peguam Negara telah terbongkar hari itu. Dan disebabkan memo-memo, aku dah buat video berkaitan memo yang dah terbongkar berkaitan kes Zahid Hamidi ni. Dan sekarang ni bila memo tu terbongkar, of course lah daripada segi Zahid ataupun peguam dia akan bawa memo tu bentang kepada pendakwa raya dan juga kepada hakim. Sebab itulah pendakwa raya bersetuju untuk nak gugurkan kes ni.
kan. Jadi kita akan bawa untuk video yang kedua, balas kepada apa yang berlaku berkaitan kes Zahid Hamidi. Jadi kalau ikutkan hati aku nak bawa kes video hak yang Syed Saddiq, tapi sebab video dia ada lagu. Jadi pada aku tak boleh bawa lah sebab lagi dekat dalam YouTube ni payah dia akan jadi copyright. So biasa orang akan stitch membalas respon daripada Syed Saddiq. Jom sama-sama kita dengar. Aku akan ada lagi 3 video aku akan bentangkan kepada hampa bersama. Jom sama-sama kita dengar. Ini video membalas hujah terhadap Syed Saddiq. Dengan berita kesemua 47 pertuduhan rasuah timbalan Perdana Menteri dilepaskan. Daripada 47 kes yang kau sebut tu, 12 bawah kanun kesesaan untuk pecah manah atau salah guna kuasa. 8 sahaja bawah atas SPRM untuk kes rasuah. Selebihnya 27 kes tu semua bawah AMLA. Bukan semua 47 tu semua kes rasuah, 8 sahaja. Itu pun semua orang tahu. Ianya berkaitan dengan buat masjid baru, baik pulih masjid, buat surau baru, baik pulih surau, tolong tahfiz, tolong bayar gaji pasukan bola sepak PDRM yang tak dapat gaji berapa bulan, buat investment dengan syarikat Datuk K. Yang pasal cek tu pun dalam mahkamah dah bagi keterangan dah. Budak Kerani tu pun dah mengaku dah. Jabatan Kimia pun dah sahkan cek tu tanpa pengetahuan Datuk Seri Zahid. Cek tu ada tanda tangan pakai cop. Yang buat salah orang lain Zahid Hamidi kena tuduh dalam kes cek tu. Clear. Hakim cakap apa? Baca surat khabar hari ni. Hakim kata membazir duit rakyat dan membuang masa. Come on lah Syed Saddiq. You nak teruskan character assassination yang you buat bersama-sama dengan abah kau waktu you dalam kerajaan dengan abah kau dulu dengan atuk semua. You nak teruskan sampai sekarang ke? Oh, then you pun lupa you ada kes juga kat mahkamah. So kalau you guna semua proses undang-undang dengan betul, representasi Zahid Hamidi dah disubmit pada bulan 1 lagi. Dah lama patutnya benda ni diputuskan. Tapi kalau you besok Saddiq, you punya representasi kalau orang terima, you nak cakap apa? You nak tuduh you punya okey, kalau you okey lah. Kalau orang lain buat semua salah, semua gugur sebab salah guna kuasa. Come on lah Syed Saddiq. Tak fair you ni. You memang tak fair. You patut jadi contoh orang muda. Patut be rational. Okey kan. Hampa faham tak? Hampa faham tak? Aku rasa Syed Saddiq ni bekas menteri dan sekarang ni ahli parlimen penggal yang kedua. Takkanlah ini je level dia, takkan dah level Syed Saddiq sama dengan aku. Faham tak? Aku ni dulu kita duk ingat 87 kes tu adalah 87 kes rasuah. Mati-mati aku pun dulu aku ingat Zahid Hamidi ni ada 87 kes rasuah, 87 perbuatan rasuah. Dulu aku fikir macam tu. Dan apabila satu persatu setiap kes tu depa cerita kes Zahid ni kes apa, dia buat apa, ini kesalahan apa, oh ini pengubahan wang haram kan, bagi Datuk K pinjam ataupun melabur kepada suami kepada Datuk Siti Nurhaliza, Datuk K itu orang panggil pelaburan pun macam mana pun dia Dr. Mahathir dan juga SPRM sebelum ni dikirakan itu adalah pengubahan wang haram, sehingga kan tahu tu, sedangkan itu adalah satu investor, satu pelaburan pun dia buat kes tau. Sedangkan waktu tu Datuk K hanya jumpa Zahid, mintalah Zahid supaya ni sepatutnya kalau nak masuk tender tu kena 10 juta, tapi Datuk K minta kepada Datuk Zahid supaya campur tangan supaya boleh 5K je, sebab Datuk K hanya ada 5 juta kan. Jadi lepas tu Zahid Hamidi kata tak boleh kan, dia sebab itu tender TMB. So offer Zahid kepada Datuk K, okey aku boleh bagi kat hang 10 juta, yang penting hang kena bagi balik kan. Macam invest kan, macam melabur kepada syarikat Datuk K, dan nanti bila dah dapat projek ke apa ke bagi balik kan.
RM69,000 Datuk K bagi balik selepas tahu-tahu tender tak dapat kan. Walaupun Datuk Zahid dia dah bagi dah 10 juta tapi pergi masuk tender tu, tender tak dapat. Lepas tu Datuk K kembalikan duit tu dengan RM69,000 kan. Jadi 10 juta 60,000. Jadi 60,000 tu keuntungan kepada Yayasan Akal Budi. So, aku akan bawa video yang ketiga untuk hangpa bersama. Okey, video yang kali ni dia akan bawa 11 alasan daripada pendakwa raya kepada hakim untuk kes Zahid Hamidi. Jom sama-sama kita dengar. Okay. Dalam video aku yang lepas, video yang sebelum ni, ada 11 alasan aku tak dapat cerita kat korang, yang alasan yang digunakan oleh pendakwa raya untuk bebas tanpa lepas Zahid Hamidi ni. So kali ni aku nak respon sebab ada orang request. Cuma aku tak jumpa komen dia, aku pakai komen yang ni lah untuk respon. So aku gunakan bahasa yang lebih mudah sebab aku google dan aku minta tolong kawan-kawan aku ringkaskan, buang technical terms yang kita tak faham. Aku cakap dalam bahasa yang paling mudah yang kita boleh faham. Alright, hopefully korang faham. Jadi dan aku akan bacakan tak mengikut turutan dia sebab dia orang dah ubah-ubahkan dia orang untuk jadikan rumusan lebih mudah untuk orang yang tak belajar undang-undang macam aku untuk faham. Okey, so kita mulakan dengan alasan yang pertama. Alasan yang pertama, 15 saksi pembelaan perlu diteliti semula kerana keterangan 15 orang saksi daripada pasukan pembelaan Datuk Seri Zahid ni tak dapat dibidas. Itu alasan yang pertama. Alasan kedua, pada 20 Januari 2023, SPRM telah memaklumkan kepada Jabatan Pegawai Negara amat penting melakukan siasatan lanjut dan lebih menyeluruh. Apa pasal? Tak cukup bukti ke? Macam mana? Alasan yang ketiga, merujuk kepada surat representasi daripada pihak Datuk Seri Zahid lah. Pihak SPRM perlu menyiasat kerana terdapat isu-isu dan bukti-bukti baru dalam isi kandungannya. Ini baru betul. Ini barulah ada ciri-ciri keadilan yang sebenar. Tak macam bosku, bila kita ada submit bukti baru je tak layan. Habis terpaksa duduk dalam penjara tak. Dan yang keempat, pihak pendakwaan pada pendakwaan yang dilakukan pada 2018 dianggap terburu-buru, cuai dan tidak matang. Sebab apa? Kau ingat tak dalam video aku ada buat video sebelum ni, video tentang memo yang bocor tu kan, 17 bulan kata tak cukup bukti untuk dakwa, tiba-tiba 19 bulan bukti dengan berpuluh-puluh dakwaan. Zaman siapa tu? Zaman siapa jadi Perdana Menteri tu? Atuk kan, atuk. Dan yang kelima, pendakwa raya menyatakan sekiranya proses pendakwaan ke atas Datuk Seri Zahid diteruskan, imej, reputasi pendakwa raya dalam kes ini akan tercemar seolah-olah diperalatkan oleh pihak tertentu. Sebab apa? Sebab dekat zaman siapa ni? Dekat zaman atuk. Okey, yang keenam, pihak pendakwaan menyatakan mereka tak mahu menafikan hak Datuk Seri Zahid atau mana-mana pihak untuk mendapat keadilan. Sebab kalau kita tak beri keadilan yang sebenarnya, macam yang berlaku pada bosku, dia akan berlaku salah laku atau miscarriage of justice. Itu yang akan berlaku. Kesian bosku, kita tak nak benda ni berlaku juga pada orang lain. Jangan kata Zahid Hamidi, pada siapa pun kita tak nak benda ni berlaku. Yang ketujuh, Datuk Seri Zahid Hamidi didakwa ketika zaman Tan Sri Tommy Thomas sebagai pegawai negara. Jadi pendakwaan ni memang tak wajar. Sebab apa tak wajar? Sebab Tommy Thomas sendiri tulis dalam buku dia kan, dan pandangan dia tentang pertuduhan individu tertentu menguatkan lagi dakwaan yang pendakwaan ni ada motif dia tersendiri dan bukan daripada bukti-bukti yang merujuk kepada undang-undang sedia ada. Faham tak? Dan yang ke-8, Mahkamah dan SPRM perlu meneliti dan menyiasat jika terdapat pendakwaan terpilih. Ini pun satu lagi, bukan kita tak tahu. Beberapa hari sebelum kena dakwa ni, atuk ada panggil Presiden UMNO kan, semua orang tahu kan. Atuk pun sendiri mengaku ada video dia. Yang ke-9, kebarangkalian pihak tertentu yang memegang jawatan tertinggi negara telah bersepakat untuk membuat keputusan menjatuhkan hukuman terhadap Datuk Seri Zahid Hamidi. Yang ke-10, merujuk kepada memo bertarikh 10 Oktober 2018, bukti-bukti tak cukup untuk membuktikan Zahid Hamidi bersalah dan siasatan yang menyeluruh perlu dibuat. Yang ke-11 dan terakhir, pendakwa raya menyatakan tak adil untuk meneruskan proses perbicaraan sehingga siasatan RCI selesai. RCI mana ni? RCI buku tulisan Tommy Thomas tu lah. Macam-macam benda dia dedahkan dalam tu. Jadi sepatutnya kena settlekan RCI tu dulu, barulah boleh sambung kes ni. Sebab banyak perkara yang dalam kes ni terlibat dekat dalam, ada dinyatakan dalam buku tu. So settlekan dulu RCI ni, baru boleh sambung.
ada kes ke tak ada kes macam mana kan. Jadi pihak pendakwa raya juga berpendapat jalan terbaik untuk memastikan keadilan dan menjaga nama baik mahkamah adalah melalui permohonan lepas tanpa bebas. So itu dia lebih kurang lah secara ringkas yang aku boleh share, dan kita boleh rumuskan kat sini kenapa permohonan ni mungkin yang aku tak tahu lah mahkamah cakap apa, tapi kemungkinan 3 perkara ni yang menjadi isu utama. Pertama, pasal memo bocor tu. Kedua, ada bukti baru atau bukti tak lengkap kan, so dia nak lengkapkan dulu bukti dan ada bukti baru. Dan yang ketiga, RCI buku Tommy Thomas ni tak selesai lagi. Tak fair lah, benda patut selesaikan dulu RCI tu, barulah boleh sambung pendakwaan ni. Itulah aku rasa apa yang aku boleh kongsikan untuk posting kali ni. Hopefully korang faham dan korang boleh tanya kalau ada apa-apa yang perlu korang tanya. Sebab kalau aku tak tahu jawab, aku tanya kawan aku. Okay, bye. Okey, geng. Jadi untuk pengetahuan hampa, sewaktu Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, waktu Pakatan Harapan 22 bulan, Dr. Mahathir telah melantik peguam kepada Lim Guan Eng sebagai peguam negara, Tommy Thomas. Dan Tommy Thomas ni dah ada orang lantik dia letak jawatan tertinggi negara. Dan dia pun turut perintah lah kan. Dia pun ikut saja orang yang melantik dia. Jadi dia pergi dakwa kawan tu, dia dakwa kawan ni, dakwa apa. Lepas tu Pakatan Harapan tumbang. Lepas tu Tommy Thomas pun letak jawatan. Lepas tu Tommy Thomas ada keluarkan satu buku. Di dalam buku tu dia cerita macam-macam. Pendakwaan politik, pendakwaan terhadap Najib, pendakwaan kepada Zahid. Dia tulis macam-macam. Dan di dalam buku tu dia dah mengkantuikan perbuatan Tun Dr. Mahathir dan menteri-menteri ketika itu. Yang sekarang ni menteri-menteri tu tak ada pun di dalam kerajaan hari ni. Kan? Muhyiddin Yassin, lepas tu dengan Tun Dr. Mahathir dan ada lagi beberapa orang yang terlibat, yang bersukongkol dengan Tun Dr. Mahathir untuk mendakwa orang. Kan? Jadi sekarang ni sebab itulah daripada BN ataupun daripada Pakatan Harapan ataupun daripada kerajaan hari ini syorkan supaya tubuhkan RCI untuk siasat Tommy Thomas dan kenyataan dan isi kandungan yang ada di dalam buku Tommy Thomas. Dan kita mengharapkan keadilan akan ditegakkan. So aku akan bawa untuk video yang ketiga kepada soal prima facie terhadap kes Zahid Hamidi. So sama-sama kita dengar. Ada seorang ni komen soal kan kata kes Zahid Hamidi ada prima facie, of course lah mungkin dijatuhi dijatuhi hukuman bersalah ke apa. Jom kita dengar apa yang kawan ni kata. Balik-balik prima facie. Korang ni daripada semalam antara benda yang paling banyak orang petikai kan pasal kes bebas tanpa lepas ni, Zahid Hamidi punya kes, ialah prima facie. Semua cakap pasal prima facie macam prima facie itulah segalanya. Aku nak jelaskan sebenarnya pasal prima facie tapi tak nak. Sebab aku rasa lebih baik kita biarkan Cucu Atuk jelaskan. Sebab dia pernah buat penerangan pasal prima facie. Kau nak tengok? Ni dia, tunggu jap. So macam mana boleh bebas tanpa lepas? Sebab boleh ni. Okey geng, itulah tak tahulah untuk yang last kali ni kemungkinan lepas aku disebabkan ada lagu tu kan, risau kan, tapi lagu dah tak sampai berapa saat. Jadi ni hampa baca ni aku pun letakkan gambar apa yang dipost oleh Syed Saddiq dan fikir kan. Jadi itulah serba sedikit perkongsian daripada Brother Rohazam Bakar ni kan. Kita pun faham balik lah kan. Contohlah apa yang berlaku ni kena dekat batang hidung kita. Contoh cuba apa yang berlaku ni, kes-kes tuduhan macam ni berlaku dekat mak ayah kita, adik-beradik kita kan. Oh, sakit kepala kan. Tapi Zahid Hamidi ni satu nasib baik, dia hanya ada 2 pertuduhan terhadap dia. Kan? Satu UKSB,
yang 40 kes yang digugurkan sewaktu Perikatan Nasional lah itu, dan sekarang ni 47 kes ni hanya di bawah Yayasan Akal Budi. Nasib baik 2 aja. Setengah orang syarikat tu projek jalan lah, projek tu, projek ini, syarikat tu, syarikat ni. Tu lagi pecah kepala kan. Sebab macam-macam sangat. Kan? Ini projek tu, ini. Contohlah macam kita ambil daripada, dia ada kes rasuah dengan kementerian ni. Kementerian itu. Contoh, Kementerian Dalam Negeri ada, pendaftaran negara pun ada, lepas tu apa lagi, Kementerian Pertanian ada, bersangkut-sangkut ni pening kan. Nasib baik dia hanya 2 tu je kan. Jadi itulah perkongsian aku sikit demi sikit. Jangan jadi walaun, jangan jadi ni. Aku pun dulu memang aku kritik kau-kaunya, aku balun kau-kau disebabkan aku tak tahu setiap satu pertuduhan, dan apabila dibicarakan setiap satu pertuduhan barulah kita faham. Bab kredit kad, rupa-rupanya dekat bukan kredit kad tu satu bab, satu lagi cek dia tu untuk membayar balik kredit kad. Cek tu dia perlu sign, dan sign tu kalau ikutkan, kalau mesin cek tu dia perlukan ada sign, tapi apabila dicop memang nampak macam dia, tapi dia adalah cop. Faham tak? Jadi itu sistem perbankan perlu perbaiki berkaitan soal cop dan sign ni. Sign kira macam orang kata sign yang dibuat daripada cop. Jadi benda ni agak berbahaya untuk pengguna cek ni. Jadi setiap satu persatu bila macam kita fahamkan balik, kita akan faham. Fahamkan, ambil tahu, dengar. Kita dengarlah penjelasan orang berkaitan satu persatu kes. Barulah. Macam Iswadimon ni, dia ada menceritakan A sampai Z. Dia cerita macam-macam dekat dalam live dia. Boleh sama-sama kita pergi dengar live dia. Sebab aku dah dengar penjelasan dia tentang kes Zahid Hamidi ni, dah 2 kes dan 2 live yang Iswadimon ni dah terangkan. So, terima kasih banyak. Boleh subscribe, like, komen dan share. Hantarkan manfaat untuk Assalamualaikum.